Untuk pelajar-pelajar yang tak dapat join kelas Google Meet. Okey, ini adalah soalan set 1. Soalan set 1 ni sebenarnya ini adalah soalan SBP 2019. Okey, kita teruskan. Nah, soalan yang pertama. Kita tengok pada soalan yang pertama ni rajah 1 menunjukkan 2 jenis makanan. Kita ada J dan juga K. Now, first thing awak tengok dulu adalah kehendak soalan. Okey, di sini soalan yang pertama A1. Okey, soalan A1 ni saya dah siap tulis cepat-cepat. Tulis dulu sebab nak jimat masa. Okey, apakah namakan kelas makanan bagi J dan juga K. So keywordnya di sini adalah kelas makanan. So soalan tanya kelas makanan. So first thing awak highlight kehendak soalan. So kelas makanan. So this one adalah roti. So roti adalah karbohidrat. And then susu. Dalam susu ni ada apa? Kelas makanan tau. So protein. So jawapannya adalah karbohidrat dan protein. So 2 markah. Okey, seterusnya. Apakah fungsi makanan J? So kenapa orang makan roti? Apakah fungsi roti ni? Apakah fungsi karbohidrat? So fungsi karbohidrat paling utama adalah sebagai sumber tenaga. Okey, kenapa? Sebab dalam karbohidrat ni ada glukosa. Ingat tak? Glukosa adalah bahan mentah untuk proses respirasi sel. So apakah kepentingan respirasi sel? Adalah untuk hasilkan tenaga. So kalau awak lupa respirasi sel, equation dia, okay, glukosa akan dioksidakan, ditindakbalaskan dengan oksigen untuk menghasilkan tenaga dan juga karbon dioksida. So itu explanation sikit lah. Okay, seterusnya. Soalan seterusnya, terangkan kesan. Tengok terangkan kesan sekiranya bayi tidak minum K. So kesan dia di sini. Okey, K ni kita dah tahu K tu adalah mengenai susu. So kalau katakanlah apa jadi kalau lah bayi tu tidak minum susu. So bayi akan mengalami kekurangan sumber kalsium. Okay, soalan dia sebenarnya ada pelbagai. Kalau awak kata kekurangan sumber kalsium, so awak kena cerita dari segi tulang. Kalau awak kata kekurangan sumber protein, so awak kena cerita pasal pertumbuhan tisu-tisu badan. Okay, kat sini saya pilih jawapannya adalah kekurangan sumber kalsium. So soalan ni ditanya adalah kesan tau. So careful. Tanya kesan. So bayi akan mengalami kekurangan sumber kalsium. So kalau terang, remember dia mesti ada facts dan juga ada explanation. F stand for facts, E stand for explanation. So markah di sini 3. So awak estimate, so facts tu ada 1, ada 2 explanation. So kat sini first facts dia, bayi akan mengalami kekurangan sumber kalsium. So explanation, kesan dia, explanation menyebabkan pertumbuhan tulang menjadi perlahan. So macam mana kita tahu pertumbuhan tulang tu jadi perlahan? Oleh itu ketinggian bayi tidak bertambah. So maintain dekat situ je. So ini dapat 3 markah. So seterusnya soalan B. Rajah 1.2 menunjukkan pemecahan maltosa berlaku di ileum. Kalau awak nampak je proses pemecahan, proses ini ia melibatkan proses pencernaan. Kalau proses pencernaan, ia melibatkan enzim. So tajuk ni ada kaitan dengan enzim. So awak ingat, kalau soalan periksa biasanya dalam satu soalan tu dia gabung daripada banyak topik. Okay, now kita tengok di sini. Now, namakan enzim M dan molekul N. Okay, dia kata namakan enzim M. Enzim M ni awak tengok kepada dia punya substrate. Kalau substrate-nya maltosa, nama enzim tu adalah maltase. So, maltosa ni akan pecah menjadi apa? Akan pecah menjadi 2 molekul glukosa. So, maltosa ni adalah sejenis apa? Sejenis karbohidrat. Jenis yang mana satu, kelas yang mana satu? Dia adalah disakarida. Ingat tak disakarida? Disakarida adalah terdiri daripada monosakarida. Apakah itu monosakarida? Monosakarida adalah satu molekul. Kalau monosakarida ni adalah unit asas bagi glukosa. So gabungan monosakarida membentuk disakarida. So kalau rantaian monosakarida yang panjang kita panggil sebagai polisakarida. So yang tu awak ingat balik Okay, now. So soalan dia, namakan enzim. So enzim tu adalah maltase. Namakan molekul N adalah
glukosa. So, kita teruskan. Okey, terangkan tindak balas yang ditunjukkan pada 1.2. So, tindak balas ni adalah tindak balas hidrolisis. So, hidrolisis adalah proses pemecahan molekul, tapi melibatkan penambahan molekul air. So, hidrolisis. Dalam tajuk pencernaan ni jangan guna perkataan ditukarkan. Tak kena. So, keyword dia adalah hidrolisis atau dipecahkan. So, di sini, hidrolisis. So, nyatakan, terangkan tindak balas kimia yang berlaku dalam 1.2. So, ingat, terangkan bagi satu fakta. So, fakta dia di sini adalah proses hidrolisis. So, explain hidrolisis tu apa? So, hidrolisis adalah proses maltosa akan dipecahkan kepada 2 molekul glukosa. Okey, kalau sampai sini tengok kalau saya bagi detail lagi. So, tindak balas ini melibatkan penambahan molekul air. So, sini okey, sini okey. So, ngam 3 markah. Tadi sini 3 markah. So, total. Okey, Allah. Okey, nyatakan kesan tindak balas. Oh, tengok Okey, soalan akhir sekali. Nyatakan kesan tindak balas kepada tindak balas kimia sekiranya enzim M. So, keyword enzim M ni adalah, apakah fungsi enzim? Fungsi enzim adalah mempercepatkan tindak balas. So, dekat sini kalau tak guna enzim M, apakah kesannya? Tindak balas akan menjadi perlahan. So, tindak balas hidrolisis akan menjadi perlahan. So, ngam. So, total 12 markah. So, kita teruskan. So, soalan yang kedua. Ini adalah tajuk pembahagian sel. So, dalam tajuk pembahagian sel, okey, ingat tak? Pembahagian sel ni terdiri pada 2. Satu adalah pembahagian nukleus. Satu adalah pembahagian sitoplasma. Pembahagian sitoplasma. So, kalau pembahagian nukleus ni kita pecahkan kepada 2. Satu adalah mitosis. Satu lagi adalah meiosis. Sitoplasma, pembahagian sitoplasma dikenali sebagai apa? Ini adalah cytokinesis. So, Rajah 1.2 menunjukkan 2 sel haiwan yang menjalani pembahagian sel X dan pembahagian sel Y. So, tengok satu X, satu Y. So, di sini soalannya tanya, namakan jenis pembahagian sel X dan juga Y. So, macam mana you guys nak tahu satu tu mitosis, mana nak tahu satu adalah meiosis? So, awak tengok yang tersusun di satah khatulistiwa tu. Kalaulah yang tersusun di satah khatulistiwa tu seorang-seorang, dia single, itu adalah mitosis. Kalau yang tersusun di satah khatulistiwa tu dia berpasangan, itu adalah meiosis. So, di sini, okey, awak tengok di sini. Okey, meiosis ni, okey, yang ini kalaulah kromosom berpasangan ni kita panggil dia sebagai kromosom homolog. Homolog. Okey, so now apakah persamaan? Dua-dua tersusun di satah khatulistiwa. Okey, cuma bezanya ayat kat depan. Yang untuk X yang tersusun di satah khatulistiwa ni adalah kromosom. Yang sini untuk Y yang tersusun di satah khatulistiwa adalah kromosom homolog. Persamaannya dua-dua menyusun di satah khatulistiwa, middle one ni. Alright? Okey. Now, so jawapan dia satu mitosis, satu adalah meiosis. Dan satu lagi, kenapa sini mitosis? Sebab dia tak ada berlakunya pertukaran bahan genetik. Semua sama kali kan bahagian dia. Okey. Now, kita teruskan bahagian B1. Terangkan kepentingan pembahagian sel X kepada manusia. So, X adalah mitosis. So, apakah kepentingan proses mitosis? So, kepentingan proses mitosis adalah bilangan sel akan bertambah. Ini adalah untuk proses apa? Ini adalah untuk proses pertumbuhan. So, maksudnya kalau height bertambah, ketinggian bertambah, itu disebabkan oleh proses mitosis. Dan satu lagi, apakah proses mitosis? Kepentingan proses mitosis menggantikan tisu-tisu yang telah rosak. Dan satu lagi, kalau tisu yang baru tu tisu baru tu terbentuk, bilangan kromosomnya tetap sama dengan induk. So, ni 2 markah. So, mana-mana 2. Alright. So, kita teruskan. Now, terangkan bagaimana pembahagian sel X boleh digunakan untuk meningkatkan penghasilan anak pokok dalam tempoh masa yang singkat.
Okey. So, proses ni, ini adalah teknologi. So, teknologi yang menggunakan proses pembahagian sel. Dan teknologi ni biasanya ia menggunakan proses mitosis. So, proses ni kita panggil dia sebagai kultur tisu ataupun pengklonan tumbuhan. Pengklonan. So, biasanya pengklonan yang paling sesuai adalah kita klon tumbuhan. Sebab tumbuhan adalah lebih simple. Okey. Pengklonan tumbuhan atau nama lain dia kultur tisu. So, macam mana proses kultur tisu ni? Okey, proses kultur tisu ni macam ni. Dia ambil sel tumbuhan kecil je yang kita kenali sebagai explant. So, explant tu akan mengalami mitosis membentuk callus. Kemudian callus ni sekumpulan tisu. So, callus ni akan mengalami mitosis membentuk anak pokok dan anak pokok ni dia akan pergi transfer ke tanah. So, keyword dekat sini mesti perkataan mitosis. Awak tak boleh nak kata sel akan bertukar menjadi callus, callus akan bertukar menjadi anak pokok. So, term, keyword tu tak betul. So, dalam biologi, awak kena pastikan awak menggunakan term yang betul semasa membuat ayat. So, kat sini, explant akan mengalami mitosis, membentuk callus. Dan callus akan mengalami mitosis, membentuk anak pokok. So, sini dapat 3 markah. So, kita teruskan. Okay, now, seterusnya di sini. C. Okey, pembahagian sel Y akan menghasilkan gamet. Okey, di sini soalan, lupa. Okey, pembahagian sel Y adalah penting dalam pembiakan seks. Pembahagian sel ini memastikan bilangan kromosom dikekalkan dari satu generasi ke satu generasi. Terangkan bagaimana ia berlaku. Nak cerita kenapa Tuhan jadikan gamet tu mesti haploid. So, sebenarnya explanation ni daripada gambar yang ni tau. So, kita nak bayangkan ini adalah sperma. Katakanlah kita nak bayangkan ni nak jadi anak perempuan. So, sperma ni bawa bilangan kromosom yang haploid. Separuh daripada bilangan kromosom manusia, which is 22X. Ovum ni memanglah 22X. So, maksudnya jantina anak ditentukan oleh sperma. So, senang kata, sperma yang haploid ni, apabila proses persenyawaan berlaku, ia akan menghasilkan zygote yang 44. Sebab tu, gamet bilangan kromosomnya separuh. Sebab bila separuh jumpa separuh, dapatlah bilangan kromosom yang normal balik. So, daripada diagram ni nak kena buat ayat. So, ayat dia yang ini. Pembahagian sel Y akan menghasilkan gamet. So, gamet tu adalah haploid. So, persenyawaan antara gamet akan membentuk zygote yang diploid. Okey, so kita teruskan. Now, bahan karsinogen seperti pewarna makanan boleh menyebabkan sel anak yang terhasil daripada pembahagian sel Y mengalami bilangan kromosom yang berbeza. Terangkan kejadian ini. Kita nak cakap bilangan kromosom tu ada kromosom tu terlebih satu atau terkurang satu. Macam mana boleh terjadinya ni? Okey, ini adalah disebabkan oleh bahan karsinogen. Okey, dalam kes ni bahan karsinogen ni buat apa? Bahan karsinogen ni mengganggu pembentukan gentian gelendung. Okey, semasa bila? Semasa anafasa 1. Apakah kesan jika gentian gelendung ni tak dapat terbentuk dengan sempurna? So, kesannya menyebabkan kromosom tu gagal berpisah. Ataupun bahasa lain adalah tak disjungsi. Okey, so dia akan menghasilkan gamet yang terlebih atau terkurang kromosom. So, contoh macam ni. Ini metafasa. Sepatutnya dia akan berpisah. So, dia akan dapat, sebelah sini akan dapat 2. Sebelah sini akan dapat 2. Ini adalah yang normal. Tetapi, kalau abnormal, dia akan menyebabkan ini bahagi dekat bahagian bersama-sama. Ini, okey, ini senang kata macam ni. Ini dapat macam ni. So, ini dapat 1, yang ni ada 3. So, ini terlebih 1. Ini terkurang 1. Alright. So, ini yang kita panggil keadaan ni adalah tak disjungsi. Right. So, kita teruskan. Now, soalan nombor 3. Soalan nombor 3, Rajah 3.1 menunjukkan sendi siku dan juga sendi lutut manusia. Ini adalah tajuk pergerakan. Okey, so awak tengok ini adalah otot bicep. Bicep ni mengecut. Tengok kalau dia tebal je semacam ni, ini mengecut. Yang ini, ni kalau tengah tebal, ini mengecut. Kalau nampak dia macam nipis sikit, ini tengah, ini mengendur. Okey, ini mengendur. So, soalan. Namakan otot bicep P, otot P dan juga Q. So, P adalah bicep, Q adalah tricep. So, betul. So, 2 markah. So,
Otot P dan Q adalah otot antagonis. Okey, terangkan bagaimana otot ini menggerakkan lengan. So, dia adalah antagonis. So, maksudnya kalau satu mengecut, satu lagi akan mengendur. So, otot bicep ni mengecut, otot tricep ni akan mengendur. So, apa kesannya? Kesannya tangan dibengkokkan. So, dalam pergerakan ni dia ada tisu penghubung yang terlibat. So, tisu penghubung yang terlibat ini adalah tendon. So, tendon ni buat apa? Apabila otot bicep ni mengecut, daya tarikan akan dipindahkan. Okey, daya tarikan akan dipindahkan ke radius. Maksud nampak tak? Bicep ni otot. So, otot ada daya daripada otot akan dipindahkan pergi ke tulang, which is tulang radius. So, itu kerja tendon. So, tendon ni apa? Tendon ni adalah tisu penghubung. So, tisu penghubung dia nak hubungkan apa ni? Dia nak hubungkan antara tulang dan juga otot, TO. Okey, now, nyatakan persamaan antara Q dan juga R. Q. Okey, so this one is Q. This one is R. Satu ada dekat tangan, satu ada dekat kaki. So, apakah persamaan? Dua-dua ni adalah otot rangka. So, otot rangka ni terlibat dalam tindakan apa? Ini sebenarnya otot rangka terlibat dalam tindakan terkawal. Tindakan terkawal. Maksudnya kita boleh kontrol. So, ni dah ada terkawal. So, mempunyai banyak mitokondria. Kenapa? Sebab proses pengecutan otot memerlukan banyak tenaga. Tapi soalan ni, keyword dia, nyata kan tau? Kalau nyata, awak ambil yang ni je. Kedua-dua merupakan otot rangka. Kedua-duanya mempunyai banyak mitokondria. This one, yang bawah ni, ini tak perlu. Ini explanation. Kalau soalan tanya terangkan, barulah awak ambil yang saya buat arrow ni. Ni nak bagi awak extra knowledge je sebenarnya. Okay, now kita teruskan. Okay, seorang atlet menunjukkan kelesuan dan kesakitan otot pada di akhir larian 400 meter. Mengapakah ia terjadi? Ini adalah keadaan yang macam tercungak-cungak tu. Apa tu? Okay, keadaan tercungak-cungak tu adalah disebabkan oleh pengumpulan asid laktik. So, pengumpulan asid laktik ni pernah dengar tak? Kita panggil dia dalam keadaan hutang oksigen. Okay, so akibat ni hutang oksigen, pengumpulan asid laktik atau hutang oksigen. So, kenapa boleh jadi hutang oksigen? Sebab sel otot mengalami respirasi anaerob. Apakah itu respirasi anaerob? Respirasi anaerob adalah pengoksidaan glukosa tak lengkap. Kenapa tak lengkap? Sebab glukosa dioksidakan tanpa oksigen. Alright, ini dalam tajuk respirasi sel tau. Okay, now kita teruskan. Ni kita tengok pasal tulang. Rajah 3.2 menunjukkan keratan rentas tulang pada sistem otot rangka. Okay, otot rangka. Satu menunjukkan tulang yang sihat, satu lagi yang tak sihat. Ini yang sihat tau. Ini sihat. Ini tak sihat. Kenapa tak sihat? Dia banyak rongga. Tulang ni berongga. So, apakah nama penyakit yang banyak rongga ni? Nama penyakit ni adalah osteoporosis. So, apakah yang dimaksudkan osteoporosis? Jisim tulang akan berkurang. So, apakah kesan kalau jisim kurang tu berkurang ataupun kurang ni dia menjadi tidak padat? Tulang tu tak padat. Padat sebab dia banyak rongga. Banyak rongga. So, tulang rongga akan menjadi mudah patah. Alright. Seterusnya, this one. Ini budak form 4 tak belajar lagi tau. Ini adalah penyakit gen terangkai seks. Terangkan, seorang budak lelaki mewarisi gen yang menyebabkan penyakit ni. Distrofi otot adalah penyakit yang terletak pada kromosom X. Macam lelaki ni XY. So, katakanlah kalau X ni dah bawa penyakit, lelaki tu akan terus jadi dapat penyakit. Tapi kalau perempuan, kita ada 2X. Kalau satu tu bawa penyakit, satu lagi adalah normal, kita hanya kata dia pembawa. Pembawa ni tak ada simptom. Tapi dalam gen, dia bawa penyakit tu. Gennya ada. Okay, so genotip lelaki ni, ini katakanlah nak bayangkan, dia ada bawa penyakit ni. So, penyakit ni dibawa ke mana? Penyakit ni dibawa oleh mana? Kromosom X. Okay, so di sini genotip lelaki itu adalah XD ni, ini penyakit distrofi otot. XD ni adalah kromosom X yang membawa penyakit distrofi otot. So, lelaki mewarisi kromosom X dengan allele dari ibu. Maksudnya, X yang sakit ni dibawa daripada ibu.
Y pula dibawa daripada ayah. Okey, ini ibu. Alright, satu lagi adalah daripada ayah. Okey, kita teruskan. Okey. Alright, kita teruskan. Okey. Now di sini Raja 4.1 adalah menunjukkan penghantaran impuls saraf bagi satu tindakan refleks. Okey, so tengok kat sini, ini adalah satu laluan tindakan refleks. So laluan tindakan refleks ni, kalaulah awak tengok di sini, laluan tindakan refleks. Okey. Alright, so kat sini, okey, namakan neuron S, namakan neuron T. So awak tengok, kalau T ni, okey, dia dekat dengan jari. Jari ni adalah reseptor. So ini adalah neuron efferent atau neuron deria. Kalau S ni dia dekat dengan kita punya otot. Otot ni adalah effector. Ni otot adalah effector. So jawapan dia adalah S adalah neuron deria. Okey, T adalah neuron motor. Okey, so kita teruskan di sini. Nyatakan perbezaan antara neuron S dan neuron T. Okey, kalaulah saya lukis gambar Rajah Lidi untuk neuron, awak tengok dekat sini. Okey, now katakanlah neuron efferent ni, badan selnya di tengah. Kalau neuron efferent atau neuron motor, badannya di tepi hujung. So macam ni tau. Dendrit. Sebelum badan sel, ini adalah dendrit. Selepas badan sel, ini adalah akson. So, saya ambil dendrit atau dendron. So, bahasa lainnya dendrit atau dendron. Okay, saya ambil sini dendrit Okay, S mempunyai dendrit yang panjang berbanding T. Ataupun saya boleh guna ayat lain berdasarkan depan. Ni gambar ni tau. Saya boleh gunakan katakanlah badan sel. Neuron S mempunyai badan sel di tengah, manakala T mempunyai badan sel di hujung. Alright. So, teruskan. Soalan. Okey, apakah fungsi S? So, fungsi S ni dia membawa impuls daripada reseptor. So, awak tengok daripada sini je. Ini adalah reseptor. So, impuls lalu sini. So, membawa impuls dari reseptor nak pergi ke mana? Nak pergi ke sistem saraf pusat. Manakala T membawa impuls dari mana? Membawa impuls daripada sistem saraf pusat ke efektor. So, dalam tajuk ni sebenarnya jalan ceritanya adalah sama je. Kita ada reseptor, kita ada sistem saraf pusat, kita ada efektor. So, nak bayangkan impuls dibawa daripada reseptor pergi ke sistem saraf pusat ni, ini kerja siapa? Ini adalah kerja neuron deria atau neuron efferent. Kalau daripada sistem saraf pusat pergi ke efektor, ini kerja mana? Ini adalah kerja neuron motor atau neuron efferent. Ni neuron motor. Ini adalah neuron deria. Kalau form 5 kita kenali sebagai ini efferent. Ini adalah efferent. Okay, reflex action. Now, terangkan tindakan reflex. Tindakan reflex ni actually explanationnya panjang. Okay, so ini tindakan reflex. So, ini adalah dia punya flow. Rangsangan tu cucuk pin. Okay, kemudian akan diterima oleh reseptor. Reseptor akan sampaikan maklumat ke sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat pula akan sampaikan maklumat ke efektor dan menghasilkan gerak balas. So, daripada ini nak kena buat ayat. So, rasa sakit akan diterima oleh reseptor sakit. Ni reseptor sakit tau. Okay, reseptor sakit akan cetuskan impuls. Kemudian impuls tu macam elektrik. So, ada medium yang kena bawa. So, impuls akan dibawa ke saraf tunjang. ST ni saraf tunjang. Oleh neuron efferent atau nama lainnya adalah neuron deria. Kemudian, impuls akan dibawa ke interneuron pergi ke efferent. So, efferent ni nama lainnya adalah neuron motor. Kalau interneuron adalah neuron geganti. Dan impuls akhirnya akan diterima ke efektor dan hasilkan gerak balas. So, gerak balasnya apa? Kita akan menarik tangan menjauhi daripada pin tu. Okey. Now,
Rajah 4.2. Rajah 4.2 adalah menunjukkan di sini mekanisme suap balik negatif dalam pengawal aturan suhu badan. So dekat sini, okey, awak nampak tak? Ini kita mesti balik kepada normal. So condition ini sebenarnya apa? Ini adalah homeostasis. Jika suhu naik, sedaya upaya badan kita, ini turun. Sedaya upaya badan kita akan kembali kepada normal. Okey, so apakah itu homeostasis? So, homeostasis adalah proses kawal atur faktor fizikal dan kimia. Kat mana? Persekitaran dalam badan. Kenapa? Sebab supaya badan dalam keadaan optimum. Macam mana kita boleh dapat untuk keadaan optimum ni? Ada satu mekanisme yang kita panggil dia sebagai mekanisme suap balik negatif. Alright, so kita teruskan. Ni bayangkan ni suhu. Nampak tak keyword ni? Suhu adalah 10 darjah Celsius. So, apa kesan kalau suhu ni rendah? Tapi tengok soalan dulu tau. Soalan ni tak tanya ni tau. Okay, soalan tanya gerak balas pada salur darah. Sebab dalam tindakan ni banyak tau dia punya efektor. So, tengok rangsangan adalah suhu rendah. Suhu rendah akan diterima oleh termoreseptor. Termoreseptor akan sampaikan maklumat ke hypothalamus dan hypothalamus akan sampaikan maklumat pergi ke efektor. Dalam kes kita ada dua jenis efektor. Satu adalah efektor fizikal, which is daripada otot reaktor, otot rangka, salur darah dan juga kelenjar peluh. Okey, salur darah dan juga kelenjar peluh. Kalau kimia dia melibatkan hormon, which is kelenjar, thyroid dan adrenal. Tapi kat sini tanya soalannya, soalan ni hanya tanya mengenai salur darah. So kita kena explain pasal salur darah. So salur darah akan mengecut. So keadaan ini kita panggil dia sebagai pemvesocerutan. So apakah pemvesocerutan? Dia menyebabkan salur darah mengecut. So apakah kesannya? Dia akan menyebabkan kurang darah mengalir ke permukaan kulit. So apa lagi kesan dia bila kurang? Kenapa perlu kurang darah mengalir ke permukaan kulit? Bila kurang darah mengalir di permukaan kulit, kuranglah haba hilang ke persekitaran secara radiasi. Sebab tu, kalau awak perasan, kalau orang tu sejuk, muka dia pucat. Kenapa pucat? Sebab tak ada haba dibebaskan secara radiasi. Kalau awak tengah panas, muka merah macam blushing. Kenapa? Masa tu salur darah mengembang. So salur darah dekat dengan kulit. So ada haba yang dibebaskan secara radiasi. Alright. So soalan akhir sekali. Now, soalan akhir sekali adalah Rajah 5.1 menunjukkan satu proses apa? Proses spermatogenesis. Spermatogenesis dekat tubul seminiferous. Okey, now ini kita flashback balik. Now, dalam ini adalah tajuk proses penghasilan sperma. Okey, proses penghasilan sperma ia bermula dengan sel germa primordium. Okey, so awak tengok sini sel germa primordium ni. Okey, akan mengalami mitosis. Saya tukar pen lah. Akan mengalami mitosis. Okay, sel germa primordium akan mengalami mitosis membentuk spermatogonium. So spermatogonium ni akan berkembang menjadi spermatosid primer. So spermatosid primer akan mengalami meiosis 1 membentuk spermatosid sekunder. Okay, spermatosid sekunder ni pula akan menjalani proses apa? Meiosis 2 membentuk spermatid. Kemudian spermatid ni macam mana nak jadi ekor? Proses ni kita panggil dia sebagai pembezaan hasilah sperma. So, soalan dia tanya U. Peringkat U tu apa? Peringkat U adalah perkembangan. So, okey, perkembangan, fakta perkembangan 2 markah tau. So, apakah kesan proses perkembangan ni? Spermatogonium akan berkembang menjadi spermatosid primer. Kalau dalam periksa jangan buat macam ni. Okey, tulis nama penuh. Ini sebab saya nak cepat kan. Okey. Now, seterusnya. Terangkan kesan jika tidak berlakunya W. So, W ni adalah proses pembezaan. So, maksudnya kalau nak bayangkan proses W ni, spermatid ni tak ada ekor. Cuba bayangkan kalau sperma tak jadi ekor. Tak ada ekor. So, apa kesannya? So, mula-mula awak namakan F tu adalah peringkat pembezaan. So, maksudnya peringkat pembezaan ni tidak berlaku. So, ayat dekat sini proses pembezaan tidak berlaku. Peringkat pembezaan tidak berlaku. So, ni tahu proses pembezaan tidak berlaku. Ni fakta pertama.
So, macam mana awak tahu ekosperma tidak terbentuk? So, apa kesannya? Sperma tidak dapat berenang menuju ke ovum. So, sini 2 markah. Tapi saya bagi 3 poin kat situ. Okay, pilih mana-mana satu. Now, terangkan satu persamaan antara sperma dan juga ovum. So, dua-dua ni adalah gamet. Okay, yang mempunyai bilangan kromosom separuh. Which is kita kenali sebagai haploid. Kalau guna short form N. Terhasil melalui proses meiosis. Saya tambah sikit. Asalnya sama. Dua-dua ni adalah daripada sel induk yang dikenali sel germa primordium yang diploid. Okey. Now, tajuk kita hit. Okey. Now, right. Rajah 5.2 menunjukkan perubahan semasa 1 kHz. Okey, terangkan hubungan antara aras hormon estrogen dengan perubahan yang berlaku di dinding rahim uterus pada hari ke-5 hingga ke-14. Okey, so saya garis tau. Saya suka garis. Garis dulu, dia tanya 5 sampai 14. Ni tengok daripada gambar. First thing you tengok gambar je. Okey, so awak tengok di sini. Dinding uterus menebal. So dia jadi menebal menjadi endometrium, kan? Endometrium. Kenapa boleh tebal? Sebab hormon estrogen dirembeskan. Siapa yang rembeskan hormon estrogen? Yang rembeskan hormon estrogen adalah folikel. Sebab awak ingat tak? Folikel ni, perkembangan folikel. Makin lama makin besar folikel. So, ni daripada folikel primer. Katakanlah ni folikel primer. Kemudian dia jadi folikel sekunder. Folikel sekunder. Lepas folikel sekunder, dia akan jadi folikel graft. Dalam folikel graft ni, dengan folikel sekunder, dia ada usid sekunder. Okay. Now, so kesimpulannya, makin besar folikel, makin banyak hormon estrogen dirembeskan. So, 3 markah. Alright. So, aras estrogen dalam wanita tu kekal tinggi. Bayangkan, kalau ni ini orang normal. Orang normal ini adalah dia punya soalan progesteron kan, dia akan drop. Bila drop, maksudnya ini adalah head kita kedua. Bayangkan sekarang progesteron tu shoot dia tinggi. Bila tinggi, awak bayangkan lapisan dinding endometrium ni makin tebal. Kalau tebal ni penting untuk proses apa? Proses penempelan. So kalau penempelan berlaku, kita kata perempuan tu apa sebenarnya? Perempuan tu mengandung. So kesan dia, wanita itu mengandung. Kenapa mengandung? Sebab aras hormon progesteron dan estrogen adalah tinggi. So bila tinggi menyebabkan lapisan dinding uterus terus kekal menebal untuk sokongan perkembangan fetus. Untuk proses apa ni tadi? Penempelan. So, corpus luteum terus berkembang. Berapa lama dia berkembang? Selama 3 bulan. Siapa yang tolong dia kembang? Maintain? Ingat tak? Ini adalah dibantu juga oleh hormon HCG. Alhamdulillah. Thank you so much. Terima kasih. So, habis untuk soalan set 1.